Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejambak kasih seharum kasturi buat penerajuk acara. Barisan kehakiman yang cakna bitara. Warga pendidik yang bervisi. Rakan-rakan seperjuangan dan sidang hadirin yang saya hormati. Rukun negara membentuk rakyat berkualiti. Begitulah bunyinya bingkisan wacana saya pada hari ini. Hadirin yang saya muliakan, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kepercayaan dan kebudayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap individu mempunyai nilai hidup sosial, kepercayaan yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sokongan yang dapat mengeratkan hubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama walaupun daripada kaum yang berbeza. Sehubungan dengan itu, rukun negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat di negara ini dan menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan hidup oleh semua rakyat yang mengakui dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa diikuti, pastinya akan membentuk rakyat berkualiti. Rakyat berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu tinggi dan tinggi nilainya. Hadirin sekalian, 5 prinsip rukun negara. Itulah lagu yang sering berkumandang di corong-corong radio dan televisyen. Lagu ini bukanlah hiburan semata, tetapi ada mesej yang ingin disampaikan. Mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justeru, bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Di sini kita dapat memahami bahawa dengan rukun negara dapat melahirkan rakyat yang berkualiti, yang menginginkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya dan masyarakat. Jadi tidak dinafikan rukun negara dapat membentuk rakyat yang berkualiti melalui prinsipnya yang pertama. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini pula menyeru supaya setiap rakyat Malaysia mengamalkan sikap taat kepada pemimpin dan tanah air. Rakyat yang taat dan sayang akan tanah airnya pasti akan berusaha untuk memajukan negara. Walau apa pun yang terjadi, kesanggupan mereka untuk berkorban sangatlah dihargai. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ialah rakyat yang berkualiti tinggi. Prinsip kesetiaan inilah yang akan memacu rakyat Malaysia untuk berubah memajukan negara Malaysia. Rakyat yang bersemangat seperti inilah yang akan dapat memimpin negara kelak. Pepatah Melayu pernah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Hadirin yang saya muliakan, prinsip yang ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan yang bermaksud setiap warga negara hendaklah menghormati perlembagaan negara yang juga merupakan sumber perundangan tertinggi negara. Setiap rakyat haruslah menghormati dan mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan. Perlembagaan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak keistimewaan setiap rakyat Malaysia. Justeru, dalam usaha untuk membina rakyat yang berkualiti, prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting dan setiap rakyat pastinya di bawah naungan perlembagaan negara yang semestinya menjaga hak-hak mereka. Masuk kandang kambing mengambek, masuk kandang kerbau menguak. Kalau sudah ditetapkan, jangan pula diubah. Maksud yang saya inginkan sampai di sini ialah setiap negara mempunyai undang-undangnya tersendiri berasaskan kepada perlembagaan negara.
Perkara ini termaktub dalam rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat pastinya berdisiplin dan mematuhi segala yang telah ditetapkan. Warga negara yang berdisiplin akan membentuk rakyat yang berkualiti tinggi. Hadirin warga dewan yang dikasihi, prinsip yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan pula menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bertata susila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni. Individu yang bersopan santun dan bertata susila sangat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sifat ini perlu diamalkan bagi membentuk individu dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang berkualiti. Masyarakat majmuk yang hidup bersatu padu inilah yang akan menunjuk bahawa rakyat Malaysia sememangnya rakyat yang berkualiti tinggi. Bulat kata kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Demikianlah antara amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan kepada ideologi yang telah membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh dengan berakar umbikan rukun negara, maka tidak hairanlah Malaysia dapat membentuk rakyat yang berkualiti tinggi dan disegani oleh negara luar. Justru marilah kita bersama-sama menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Pepatah Melayu ada mengatakan, ibarat telur sekangkak, pecah sebiji, pecah semua. Tepuk dada, tanya minda. Sekian, terima kasih.